Kita mulakannya kita kembali dulu ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fathina ilma. Allahumma fathina ilma. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pagi malam ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berada di majlis ilmu dalam pengajian hadis ya. Malam ini insya-Allah kita akan sambung pada tajuk pejam mata dalam solat Ustaz ya. Ya, mungkin sempat dua tajuk. Okey. Sekarang kita sudah serahkan majlis Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Au Nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Masih pada Kak Syida, Kak Nasimah, Kak Izian, Kak Liana, Kak Alimatun, Kak Khadijah, Kak Sarah, Kak Lina, Kak Saripah, Kak Liza, Kak Tun dan insyaAllah kawan-kawan yang akan bersama selepas ini. Jadi hari ini kita sambung bacaan buku yang dikarang oleh guru kami yang mulia, Hafizahullah, Dr. Umar Muhammad Nur, iaitu antara tokoh ilmuwan hadis dalam konteks Malaysia ni. Dan beliau sekarang adalah pensyarah dalam bidang hadis di USM. Baik, antara isu yang kalau kita ingat pernahlah, saya ingat ramailah tertanya-tanya dan suka bertanya kepada ustaz-ustazah masing-masing. Sebab kita bila solat kita nak khusyuk. Jadi antara yang diajarkan kepada kita khusyuk tu, mungkin khusyuk tu maksudnya kita memberi tumpuan yang sungguh-sungguh lah. Kita faham bahawa khusyuk itu antara lain untuk memanifestasikan mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Adalah hadis Jibril. Rasulullah ditanya oleh Jibril yang berupa manusia itu, mal ihsan, apakah itu ihsan? Maka dijawabnya ihsan itu apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah, dan apabila dan pastinya kamu tak boleh tengok Allah tu, maka fa innahu yara, maka kamu mesti rasa yang dia melihat kamu. Dan daripada situlah dihuraikan dan dikatakan salah satu daripada cabang ilmu-ilmu Islam adalah ilmu ihsan, yakni ilmu yang kemudian tersohor sebagai ilmu tasawuf. Itulah daripada ihsan itulah. Ilmu fiqh daripada rukun Islam. Ilmu akidah, tauhid, iman daripada rukun iman itu. Baik. Jadi nak khusyuk antara lain disebutkan yang kita pun biasa faham sebelum ini, khusyuk itu boleh hadir dengan menutup mata. Betul ke? Dalam setengah-setengah keadaan, betul ke? Tutup mata tu menyebabkan kita ialah boleh rasa menumpukan perhatian. Tetapi terlebih dahulu yang wajar kita tahu adalah khusyuk. Mungkin nanti kita boleh cari pandangan
Mungkin siapa yang boleh cek Kak Liza, boleh cek pandangan mufti wilayah tentang khusyuk. Mungkin apa itu khusyuk, mufti wilayah. Cuba cari ikut dia ada tulis Jadi khusyuk yang kita fahami macam mana? Setengah orang dia faham khusyuk ni macam mana Mungkin bila Allahu Akbar tu dia pun jadi hilang, jadi kosong. Nah, betul ke begitu khusyuk? Sedangkan tiba-tiba kita mengaji, Rasulullah kata kalau ada orang nak lalu depan kita, kita kena halang. Ulur tangan. Jadi kalau khusyuk tu adalah tutup mata, jadi macam kosongkan diri, hilangkan diri, fana, leburkan diri. Betul ke itu khusyuk? Bukankah bila kita nak buat begitu tu, tiba-tiba mari macam-macam? Jadi hakikat khusyuk tu, adakah sebagaimana yang kita faham selama ini? Sebenarnya khusyuk tidaklah begitu. Khusyuk ini adalah kesedaran. Kita sedar bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla dalam momen yang khusus 45 minit itu dengan tata tertibnya, kaifiat-kaifiatnya khusus yang perlu kita ittiba'us sunnah daripada takbiratul ihram sampailah salam, dan setiap bacaan itu dihayati. Kalau kata falsafahnya seolah-olah ialah kalau kita baca adalah ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama menggambarkan seolahnya bila kita menghadap raja, maka pakaian cantik, perasaannya suka tapi berdebar takut. Dengan tertib ternimnya berjalan berjingkit-jingkit. Kalau Raja Siam tu menyeret-nyeret lah. Soalannya gitu. Feelingnya bila nak menghadap Allah tu sepatutnya begitulah. Jadi tertibnya apa semua. Tapi hakikatnya sebab Allah itu kita tak nampak. Maka kadang-kadang kalau orang lelaki macam mana? Kalau orang lelaki tak pakai baju pun solat je. Sebab sah solat tu tak ada isu. Cuma kesempurnaan. Nah, jadi dalam bab ni kalau kita mengaji tazkiyatun nafs, saya sengaja tak sebut tasawuf, kita lebih suka dengan istilah tazkiyatun nafs ataupun az-zuhud ataupun ar-riqaq. Dia bincang benda-benda ni lah. Dia bincang benda-benda yang berkaitan dengan kehalusan. Sempurnalah, cukup rukun apa semua, cukup syarat sah, cukup rukun, cukup sunat-sunahnya. Tapi ada lagi kehalusan, yakni kesempurnaan, beyond kesempurnaan itu ada kehalusan. Lataif, kalau dalam bahasa Arab latif, lembut kan? Lataif, kelembutan itu, kehalusan. Dan orang yang minat dengan isu-isu tazkiyatun nafs, mereka akan lebih menghayatilah perkara tersebut. Maka kita katakan khusyuk di sini bukanlah fana bila kita tutup mata jadi hilang, lebur diri, jadi kosong. Itu dah jadi macam New Age movement tu pula. Jadi macam jadi macam apa? Macam orang nak apa meditasi ataupun orang nak apa nama yoga apa semua tu. Kita tak nak macam tu. Khusyuk bukan macam tu. Khusyuk dalam keadaan sedar. Kita takbir Allahu Akbar. Makna dia. Sebab itulah nak dapat tidak ibu ayah sekalian, paling tidak bacaan-bacaan dalam solat mesti kita cuba untuk faham. Walaupun kita tak ingatlah sepatah-sepatah subhana rabbiyal a'la, kita tak ingatlah subha tu i'ra dia lagu mana, kenapa kasrah, kenapa patah. Itu hijau ulama orang ngaji bahasa Arab lah. Tapi kita ni paling tidaklah bila sebut subhana rabbiyal a'la, kelintas the essence of subhana rabbiyal a'la tu apa? Maha suci Allah yang paling tinggi, gitu. Dan kita faham maksud tinggi Allah itu tiada yang setara dengannya. Maksud benda-benda begitu itulah memerlukan tadabbur yang ibu ayah sekalian duk mengaji dengan ustaz-ustaz kita tu. Itulah yang saya kata, kalau sungguh faham setiap pergerakan solat kita tu, sunnah-sunnahnya kita tahu dalil-dalilnya, dah mantap dah. Lepas tu setiap bacaan daripada takbiratul ihram sampailah salam tu, paling tidak semua kita tahu makna secara umum dan makna tadabburnya. Allahu Akbar. Pastilah insya-Allah, insya-Allah maksudnya Allahu Akbar. Saya cuba nak bagi faham satu masa mukadimah malam ini. Satu masa satu kuliah lah di satu masjid ni, saya nak bagi faham lah Allahu
akbar tu apa? Sebab ada soalan mari tanya. Soalan dia dalam kertas bertulis pula subuh Dia mari tanya apa dia? Dia mari tanya, Ustaz, mohon pandangan. Jika Ustaz boleh jawab, dia tanya, Allah itu di mana? Soalan cari pasal lah belakang tu. Saya kata, okey, saya jawab pada bulan depan. Bulan depan saya mari, memang saya standby betul-betul lah. Saya download daripada YouTube. Kalau ibu ayah pun sekian boleh tengok simulasi. Saya cari tajuk How Big This Universe. Simulation perbandingan antara planet-planet. Menariklah. Kemudiannya saya dalam kuliah subuh tu saya minta tutup lampu, kita pancarkan. Okey, semua orang boleh tengok. Jadi dia buat perbandingan Lepas ni boleh tengok terus dari YouTube. Handphone masing-masing. How big this universe? Dalam big matter of galaxy tu, dan itu semua berada dalam satu ruang. Itu semua berada dalam satu ruang. Jadi ruang itu berada dalam ruang yang mana? Okey, mudah cerita beginilah, saya bagi gambaran. Kalau ada semua makhluk ciptaan Allah, langit, bumi, planet apa semua ni, entah makhluk asing apa semua ada kat luar sana, kita pun tak tahu. Nah, kita menganggap mereka itu di bawah langit pertama. Semua makhluk di bawah langit pertama maksud saya. Semua makhluk berada dalam ruang ini. Ni, petak ni, dia berada dalam ruang ini. Maka ruang ini berada dalam ruang mana? Boleh fikir ke tak? Dan itu masih lagi di bawah langit. Yang berlaku? Line tak bagus Ustaz malam ni. Ada sikit gangguan internet lah. Suara saya dengar tak? Dengar. Kak Syeda punya line stable. Sama-sama. Saya pun tak sadar terkeluar masuk balik. Hujan sini. Dengan saya pun sama ni keluar masuk je Ustaz. Ujian. Ya. Baik, kita teruskan Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi kesemua itu pada gambaran kita masih lagi di bawah langit pertama. Jadi kalau nak persoalkan Allah tu di mana, sedang buat apa ke kita? Boleh ke kita faham? Gitulah maksud dia. Alhamdulillah setelah diberi penjelasan itu tak adalah soalan yang datang yang pelik-pelik macam tu Kemudiannya saya kata bila kita faham macam tu, maksudnya sains membantu kita untuk memperkukuhkan beberapa kajian sains yang mengabsahkan, yang mensabitkan penyataan-penyataan daripada Al-Quran, akhirnya membantu kita untuk memperkukuhkan kepercayaan kita, keimanan kita. Dan kemudian dengan kita tahu alam ini besar mana, matahari punya saiz, apa semua itu gini, akhirnya bila kita Allahu Akbar, kita rasa ke tidak? Bila kita akan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar tu, kita boleh imagine tak besarnya Allah yang Maha Kuasa itu. Dengan keadaan alam yang dia buat di bawah langit pertama pun, secara simulasi pun setara itu hebatnya. Luar biasanya, besarnya. Itu boleh cerita malaikat dia dengan sayapnya lagi, dengan Wallahu alam. Wallahu alam. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu diuji dengan iman kepada hal-hal ghaib
yang mana hal gaib itu diceritakan hanya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab tu kita teruji. Kita teruji. Baik, kita masuk kepada perbincangan kita ni. Tentang pejam mata dalam solat. Ini dah sudut hukum fiqh lah hadisnya. Ya ke Rasulullah solat pejam mata. Maksudnya jadikan ia sebagai rutin. Kalau bukan rutin sekadar tutup mata sekejap, buka balik, itu benda biasa. Kita pun macam tu kan. Ada kadang-kadang kita tutup mata, ada kadang-kadang kita celik. Tetapi setengah orang menjadikan tutup mata itu asbab untuk dia khusyuk. Itu jadi masalah tu. Takut dia sangka dengan tutup mata itulah khusyuk boleh mari. Maka sebab itulah pada tahun 90-an tempoh hari bila mana fenomena solat tahajud berjemaah di surau masjid, di kamp-kamp, dia buat apa nama zikir munajat apa semua ni lah. Which is pada satu tingkat baguslah nak latih diri supaya bangun qiyamul lail apa semua itu begini. Tetapi kemudian ada beberapa perkara diterapkan. Apa dia? Zikir munajat tu satu hal dah. Tengah-tengah pukul 3 pagi duk subhanallah alhamdulillah guna speaker masjid tu satu hal dah pula tu. Mengganggu orang apa semua tu tak wajar ya. Sekadar ramai-ramai dalam kawasan kita tu okeylah. Tapi kalau nak pakai speaker ni tak wajar, mengganggu orang lain. Satu. Yang kedua, setiap kali bila solat tahajud, contohnya pada bulan Ramadan, tutup lampu tu. Tutup lampu. Sebab apa tutup lampu tu? Nak tanya. Kak Liza, Kak Syida, akak-akak yang lain, Kak Liza, Kak Saadiah ni, Kak Saripah, Kak Nasimah. Bagi khusyuk lah. Khusyuk. Konon-kononnya nak bagi Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Lebih Khusyuk khusyuk. ke lebih mengantuk kata? Tidak. Khusyuk, Tidur. Ustaz. Kalau saya memang pernah tertidur lah. Itu mengaku sungguh. Tumpuan penuh. Jadi apa berlaku, saya nak, bukan masalah tutup lampu tu ya. Tutup lampu tak ada masalah. Tutup lampu, buka lampu tak ada masalah. Tapi pergi Masjidil Haram elok je ciroh sebelah kau tak ada tutup pun. Tapi nak katanya, kalau kita sangka dengan tutup lampu tu boleh mendatangkan khusyuk, sedangkan solat tahajud tetaplah solat sunat walaupun dia dituntut ya. Bukankah lebih afdal kalau kita solat subuh, maghrib dan isyak kita tutup lampu kerana ianya adalah solat wajib, solat fardu. Pahalanya lebih besar. Pastilah keperluan untuk khusyuk lebih tinggi. Betul ke tidak? Kenapa tidak bila kita solat subuh, maghrib dengan isyak kita tutup lampu? Orang tanya kenapa? Saya yakin dengan buat begini lebih khusyuk. Kenapa pada solat tahajud saja tutup lampu? Soalan. Pernah tak fikir? Jadi niat baguslah nak khusyuk tu tak ada masalah. Tapi cuma nak bagi faham kata, sepatutnya yang lebih perlu kita kejar khusyuk tu adalah pada solat fardu. Bukannya solat sunat. Bukannya solat sunat tu bagus. Tapi yang lebih afdal, solat fardu. Jadi nak katanya, salah faham kita tentang khusyuk, iaitu bila berada dalam suasana tertutup. Tidak, khusyuk tidak begitu sebenarnya. Khusyuk tidak perasaan ketika kita tutup mata, gelap, sedih-sedih. Tak, sebenarnya bukan begitulah. Khusyuk ni tentang kesedaran. Kita sedang interaksi dengan Allah. Setiap bacaan kita mempunyai makna yang akhirnya berkesan kepada jiwa. Itu khusyuk yang sebenar. Seolah-olah kita berada dalam telefon lah, sedang bercakap, sedang berinteraksi, sedang mengadap dengan Rabbul Jalil ya ni. Kena bayang gitu dah. Kenapa rahimahullah Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang dianjurkan oleh guru-guru kita, yang dipertunjukkan oleh mereka, panduan-panduan tersebut. Baik. Sebab itulah nak dapat tidak, memang kena berusaha untuk faham juga sikit sebanyak bacaan-bacaan dalam solat. Zikir-zikir, doa-doa dalam solat. Kena ada kefahaman umum. Walaupun tak faham sepatah-sepatah, tapi faham bila kita rukuk, subhana rabbiyal azim. Ni sedang puji Allah ni. Sedang memperkecilkan diri kita, mengecilkan diri kita dan membesarkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Baru mari. Kemudian subhana rabbiyal a'la. Dan itu lafaz yang Rasulullah sebut
ketika mana Rasulullah di akhir hayat tu, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la, di sisi yang tertinggi, di sisi yang tinggi. Yang ni siapa? Allah Azza wa Jalla yani. Bagi kita baca doa iftitah, istiftah ataupun iftitah. Allahu Akbar ya standard lah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yani benda-benda begitu. Bila faham tu baru mari rasa. Bila faham, ada kefahaman umum tu. Baik. Tuan-tuan katanya di sini, pejam mata dalam solat. Adakah hadis yang melarang memejam mata dalam solat? Jangan terkejut ya, nanti ada pendapat yang kata pejam mata ni makruh. Sebab apa makruh? Antara lain sebab dulu solat tak ada sejadah apa semua macam kita. Dan solat ni dah gelap kadang-kadang tu. Bila gelap ni, apa berlaku? Ada binatang buas, bukan binatang buas. Ada apa nama serangga ni, ular, kalajengking apa semua. Jadi duk tutup mata khusyuk puak kawan tu mari. Tak ada apa-apa. Maka satu keadaan dulu para ulama, nanti kita akan bacalah, saya bagi hint tu lah, baru syok sikit. Ada ulama dulu ada yang memakruhkan. Kenapa? Kerana situasi zaman mereka itu dengan tak ada lampunya, lilin apa semua gelap, jadi kena buka mata solat, tengok pak sujud tu, tengok depan supaya kalau ada benda-benda yang berbahaya maka boleh diambil tindakan. Itu kena faham. Dia ada, akan tetapi lemah. Apa dia ada ni? Hadis yang melarang, hadis yang suruh ataupun tentang pejam mata. Hadis disebut diriwayatkan oleh Mus'ab bin Sa'id daripada Musa bin A'yan, daripada Laith bin Abi Sulaim, daripada Tawus, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi sholati fala yughmid 'ainaihi." Jika salah seorang kamu berdiri dalam solat, janganlah ia memejamkan matanya. Ini larangan untuk memejam mata, tapi hadis ni dhaif pada asasnya ya. Riwayat siapa ni? Mu'jam as-Saghir, dalam kitab Al-Mu'jam as-Saghir. Baik, katanya Al-Imam At-Tabarani berkata, Imam Tabarani ni ada Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamul Saghir dengan Mu'jam Al-Awsat kah? Ada 3-4 kitab besar dia tu. Imam At-Tabarani berkata, Tabarani, hadis ini tidak diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, melainkan menerusi sanad ini. Tiada yang meriwayatkannya selain Musa bin A'yan. Perkara yang sama turut dikatakan oleh Ibnu Adi. Makna ucapan kedua-dua pakar hadis ini ialah hadis tersebut gharib dan syaz, yakni bermasalah lah. Ada illal. Ini ada kecacatan. Kedua-dua perkara ini menandakan hadis berkenaan silap. Perkara tersebut tidak menghairankan, memandangkan hadis ini diriwayatkan oleh dua orang perawi lemah, iaitu Laith bin Abi Sulaim dan Mus'ab bin Sa'id. Hadis ni ada tapi lemah. Berkenaan Laith bin Abi Sulaim, Al-Hakim berkata ahli hadis sepakat atas kelemahan hafalannya. Yang dikritik, perawinya dikritik, perawinya dijarrah, yakni dikritik oleh ulama hadis yang pakar yang. Berkenaan Mus'ab bin Sa'id, Saleh Jazarah berkata, Syekh buta yang tidak faham apa yang ia katakan. Ni kritikan yang keras juga ni ya. Kesimpulannya hadis ini sangat lemah, yakni dhaif jiddan. Hadis selemah ini tidak cukup kuat untuk dijadikan hujah dalam perkara hukum hakam. Nak kata sunat tak boleh langsung. Nak kata harus pun maka pun semolek-moleknya tidak. Kemudian di sebelah tu ada rajah sanad, yakni Mus'ab bin Sa'id, Musa bin A'yan, Laith, yakni Tawus Ibn Abbas ni ambil daripada siapa? Bermula daripada Mus'ab bin Sa'id, Musa bin A'yan, Laith, Tawus Ibn Abbas Rasulullah, ada dua perawi yang dikritik sebagai dhaif. Maka bila begitu, automatically hadis tersebut menjadi sangat-sangat lemah. Kalau ada seorang pun dah jadi lemah, ini kan dua orang. Lagilah dia sangat lemah. Baik. Soalannya kedua yang berbunyi, jika saya memejamkan mata dalam solat, adakah solat saya sah? Sah ke tidak ni? Tak sah nyanyi kita. Berapa lama dah duduk solat tutup mata ni? Tak khusyuk ni. Para ulama berbeza pendapat berkenaan arah pandangan dalam solat. Antara yang sunnah,
Kalau ikut mazhab Syafi'i, apa dia? Memandang ke tempat sujud. Sepanjang solat mata kita memandang ke tempat sujud. Itulah yang terbaik. Baik, katanya lagi apa dia? Menurut Malik, pandangan orang yang sedang solat disunatkan menghala ke arah kiblat. Tapi kita duk tengok tempat sujud. Tiba-tiba kita tengok ada orang dia tengok ke depan. Kita kata apa solat? Oh, rupanya dia pakai pandangan Imam Malik. Imam Malik kata kena tengok pandangan kiblat, arah kiblat, kena tengok ke depan. Katanya lagi Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Hasan bin Al-Hayy berpendapat bahawa sunat menghadap ke tempat sujudnya. Yang ni yang kita pegang ni. Ini yang biasa kita buat ni. Tengok tempat sujud. Lepas tu orang kita ni kreatif. Bila dia buat sejadah, dia lukis gambar Kaabah situ. La ilaha illallah. Tak payahlah kalau boleh tempat sujud kosong ya. Pernah ada satu hadis lain Rasulullah dia nak solat tu ada orang sediakan tempat ada corak. Rasulullah minta corak tu di inilah tempat sujud tu. Tempat lain tak apa. Tempat sujud kita nak pandang tu kalau boleh biar plain sahaja. Almarhum Tok Guru Nik Aziz pernah uji Lingkok Wing tu pelajar reka cipta dia design apa nama apa ni dia panggil ni reka baju apa semua ni fashion design. Maka ada pelajar dia pergi cipta sejadah ni dengan reka bentuk yang begitu moden lah. Maksudnya tak ada corak, dia sekadar ada sikit-sikit gitu dengan material. Jadi menyebabkan Tok Guru puji tu kata ni sepatutnya. Bukan tak boleh guna sejadah, tapi kalau boleh jangan ada corak-corak yang berganggu. Ni untuk sembahyang duk ni betul ke gambar Kaabah ni? Macam gambar rimau ya. Ni kalau bertakut dua ni jadi Freemason ni. Bagi teori macam-macam nak khusyuk apa begitu. Orang suruh menghayati bacaan dalam solat, dia terfikir ini corak ni macam padri Kristian punya cross lah, macam-macam lah. Lepas tu dia lipat jadi cross. Tengok. Tak dah. Ini dakwah musuh-musuh Islam ni. Tu dia. Tak ada pasal. Macam-macam. Jadi kita syorkan ya, ibu-ibu sekalian, sejadah tak ada masalah, tapi kalau boleh tempat sujud tu ada benda yang plain. Warna apa tak kisah, putih ke hitam, tapi plain supaya tak ada corak tu. Sebab Rasulullah minta tu kita buat gitu. Ada sunnahnya, ada hadisnya ya. Jadi ada setengah masjid bagus. Tempat sujud tu dia letak satu list warna putih belaka. Perasan ke tidak? Tempat sujud tu. Separuh dia letak warna putih belaka. Sejadah ada. Maksudnya mungkin dia praktikkan hadis tu lah. InsyaAllah. Baik, apa yang berlaku kemudian? Syarif Al-Qadhi berkata, apabila berdiri sunat memandang ke tempat sujud. Bila berdiri sunat pandang tempat sujud. Dia kata. Kemudiannya apabila rukuk sunat memandang ke arah tapak kaki. Pula. Tapi biasa kita bila rukuk kita pandang tempat sujud jugalah. Itu kita biasalah. Tapi ada pandangan yang kata boleh tengok di antara tempat rukuk, tempat sujud dan sampailah ke kaki kita lah, kedua-dua kaki kita. Patut duk tengok kaki, Allah tak ingat potong kaki. Malu kau orang sebelah. Orang lelaki lah, perempuan apa dia tutup. Orang lelaki kena kuku panjang, ada sebayang pula ada cagu apa semua tu. Dia tak khoyar pula situ, Allah. Orang sebelah tengok ni malu. Maka disunatkan untuk panggil apa? Hygienation kita tu, maksudnya benda-benda begitu tu kena servis sekali seminggu tu. Kuku apa semua tu. Baik. Katanya lagi apabila duduk sunat memandang ke tempat meletakkan tapak tangannya, dan ketika tasyahud awal tasyahud akhir tu mata memandang ke arah jari telunjuk. Khususnya ketika kita menyebut asyhadu alla tu ataupun ada khilaf lah. Nak angkat tu ketika asyhadu tu asyhadu alla ataupun asyhadu alla ilaha illallah. Ada berbagai pandangan. Cuma yang umumnya asyhadu alla tu asyhadu alla terus tiga. Itu biasa yang boleh kata yang kuat jugalah dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian katanya lagi apa dia? Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu berkata, semua pendapat ini berasaskan perkiraan semata-mata. Tiada hadis sahih yang menetapkan perkara tersebut. Tiada kewajipan untuk mengarahkan pandangan pada tempat-tempat tertentu. Siapa yang memandang ke tempat sujud
maka itu lebih selamat dan lebih jauh dari disibukkan dengan perkara lain. Tu. Dah, ni tidak orang lalu tengok anak mata ikut orang bagi tengok. Tak boleh gitu. Tak khusyuklah solat tu. Nah, ulama bersepakat bahawa memejamkan mata tidak membatalkan solat. Tutup mata tak batal solat. Cuma kalau tutup mata beranggapan bahawa kalau nak khusyuk kena tutup mata, itu jadi tak betul. Tapi dalam proses mencari khusyuk tu, kita menutup mata untuk menghayati, tak ada masalah. Jangan tidur sudah. Tidur batal solat tu. Kemudian apa yang berlaku? Ulama menghukumkannya sebagai makruh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab dia Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kitab ni kitab yang menjadi teks kajian tesis PhD Dr. Rozaimi Ramli hafizahullah. Sebanyak berapa jilid 7-8 jilid ke 10 jilid. Dia baca A sampai Z. Aduh, pening kepala. Dia buat PhD tu setahun, dia kata memang duk baca saja. A daripada awal sampai akhir. Silap saya, bukan Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ni dia kitab tentang sunnah lah. Ibadah apa semua, persyariatan. Tapi dia susun ikut peristiwa sirah. Kan ada sirah biasa. Rasulullah kecil besar ni. Jadi Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ni dia sirah tentang ibadah, persyariatan ibadah. Jadi dia istimewa sikit. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tulis kitab ni ketika dalam perjalanan di atas unta sahaja. Sambil-sambil nak musafir tu tulis kitab. Bro, siap. Allahu Akbar. Maksudnya apa dia? Maksudnya ilmu dalam kepala, dalam dada. Riwayat-riwayat hadis apa semua dalam kepala belakang. Kita ni nasib baik ada laptop lah, ada PDF lah apa semua. Banyaklah boleh rujuk. Dulu kena pergi library apa semua, susahlah sikit. Sekarang ni semua dalam genggaman saja. Nak cek hadis sahih lah, hadis nombor berapa. Canggih bukan main. Alih daripada ulama-ulama dulu lagi. Dah. Tetapi bila bergantung sangat pada teknologi, mari laptop tak ada bateri sudah. Jam. Tak ada ilmu. Tak boleh buat kuliah. Ada internet tak ada ke lagu mana ke? Itulah ada baik dan ada lah tak baiknya. Katanya lagi apa dia? Ibn Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, para fuqaha berselisih pendapat dalam perkara ini. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dan lain-lain memakruhkannya. Mereka berkata ini seperti perbuatan kaum Yahudi. Sekumpulan ulama yang lain mengharuskannya. Tak ada apa-apa. Bukannya orang tutup mata tu sebab yakin benda tu adalah sunnah. Tidak. Mereka pun tak kata sunat ke ada. Mereka tutup mata sebab apa? Selesa begitu. Rasa khusyuk bila tutup mata. Maka haruslah. Mereka berkata memejamkan mata terkadang memberikan kekhusyukan yang menjadi ruh dan tujuan solat. Tak nafi juga. Memang ada tu. Memang ada orang yang mencapai khusyuk dengan menutup mata itu. Cuma yang kita tak setuju adalah bila menganggap menutup mata itu adalah salah satu jalan kekhusyukan. Tidak begitu. Ia hanya salah satu juzuk sahaja. Bukanlah bila nak khusyuk kena tutup mata. Baru khusyuk ada. Tak boleh gitu. Dia akan jadi isu tadilah. Bila tutup mata tak khabar, rumah terbakar, dia khusyuk tutup mata. Orang kata, ayah abah, ni rumah terbakar ni, lari. Khusyuk dia duduk semayang. Tak ada pasal begitu. Baik, seterusnya, Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah lalu merumuskan. Yang benar ialah jika membuka mata tidak merosakkan kekhusyukan, maka ia lebih afdal. Bagi mereka yang tak ada masalah nak tutup, nak buka mata, dan buka mata pun dia boleh tumpu tempat sujud, bacaan-bacaan dia dihayati dengan bagus, maka tak ada isu untuk buka mata, bahkan itulah yang lebih afdal.
Jika perbuatan ini menghalang kekhusyukan kerana gambar dan hiasan dari arah hadapan mengganggu minda, mengganggu fikiran, maka tidak makruh memejamkan mata. Tidak makruh memejamkan mata, kata Ibn Qayyim. Jadi kalau ulah dengan tutup mata tu benar-benar membantu kita khusyuk lebih daripada kita buka mata, maka baguslah, tidak makruh. Dia tak kata sunat Kalau betul tu dia kata tidak makruh. Yakni paling tinggi pun harus tidak makruh dia kata. Pendapat yang menjadi sunat dalam keadaan seperti ini lebih dekat kepada prinsip dan maqasid syarak berbanding pendapat memakruhkannya. Pendapat Ibn Qayyim menurut saya, kata Dr. Umar Muhammad Nur, sangat tepat. Wallahu a'lam. Jadi Dr. Umar lebih cenderung kata tutup mata bagi orang yang rasa dengan tutup mata tu boleh membantu dia khusyuk, itu tidak makruh. Itulah kata Dr. Umar pun saya setuju gitu. Cuma dalam bacaan-bacaan kita yang lain, tutup mata itu dimakruhkan oleh ulama yang memakruhkan kerana suasana zaman tu macam saya sebut tadilah. Zaman tu mana ada lampu, baca kita apa semua ni. Solat pun kadang-kadang tengah padang. Kadang mana ada sejadah apa semua. Dia orang solat begitu saja atas batu apa semua. Masjid Nabi pun mana ada kapet apa. Pasir gitu ya. Jadi apa yang berlaku adalah kalau tutup mata daripada A sampai Z, atas rasa khusyuk tu dikhawatiri maka akan membahayakan. Bila ada binatang apa semua itu gini. Maka ulama dalam realiti itu telah makruhkan untuk menutup mata. Adapun kita pada hari ini, insya-Allah kita cenderung kepada pandangan tadi, iaitu kalau buka mata buka mata membaca, menghayati dan menatap tempat sujud bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tadi, kita boleh mencapai khusyuk dengan cara itu, maka itu lebih afdal. Tetapi jika bagi setengah orang dengan tutup mata itulah mereka boleh lebih teliti, lebih menghayati bacaan, maka itu tidak dihalang, itu tidak dimakruhkan. Wallahu a'lam. Jadi buat dua-dua. Rakaat pertama buka mata, rakaat kedua tutup mata, buatlah. Ada masalah apa bolehlah. Baik, habislah kita. Baik, kita ke bab seterusnya. Cepat sikit boleh mula baca buku baru pula. Setahun 3 buah buku pada. Baik, kunut subuh. Sudah. Kunut subuh. Kena ingat Dr. Umar Muhammad Nur adalah antara tokoh ilmuwan hadis di Malaysia yang berpegang bahawa mazhab Syafi'i adalah mazhab ahlul hadis. Sebab itulah Imam Syafi'i digelar sebagai Ansarus Sunnah, Nasirus Sunnah dipanggil. Nasirus Sunnah ni pembatu pembela sunnah Nabi SAW. Dan hujah dia dalam kunut subuh ni sangat istimewa dan mungkin kita tak terfikir begitu sebelum ini. Walaupun kita orang yang terdedah dengan perbincangan fiqh sunnah, yang mana kita kadang-kadang kita mungkin sebelum ini agak memandang dia ada beberapa peringkat ya. Mungkin peringkat awal dulu kita melihat dalam fiqh biasa kita ini kunut subuh sunat muakkadah yang sangat dituntut sehingga kita menganggapnya memang tak boleh nak tinggal. Walaupun kita tahu dia sunat, tapi sangat berat untuk kita meninggalkannya. Kerana apa? Kerana memang kita konsisten dari dulu lagi duk solat sunat. Duk solat sunat, duk kunut subuh ni. Menyebabkan bila pergi ke Mekah Madinah pun jadi rasa tak puas hati sebab apa imam sana tak kunut subuh. Itu yang kita kata tak kenalah. Sebab di sana pada asasnya hukum kunut subuh dalam mazhab Syafi'i pun tetap adalah sunat, walaupun dia kategori sunat muakkadah tu. Nah, baik. Tetapi bila kita tengok pandangan yang Imam Syafi'i datangkan, kenapakah dia beranggapan walaupun majoriti ulama tidak berpegang bahawa kunut subuh adalah sunat, tetapi mazhab Syafi'i ada cara melihat nas yang tersendiri. Yang pada saya, kalau kita faham, kita akan kata, oh patutlah Imam Syafi'i dan a'immah, yakni imam-imam mazhab Syafi'i duk pegang kata kunut subuh ni adalah sunat. Sunat yang dituntut itu. Sehingga kena sujud sahwi. Yakni sunat hay'ah ke ab'ad, ab'ad ke hay'at. Sunat ab'ad. Sunat yang dituntut. Nah,
Baik, sunat yang kalau ditinggalkan maka kena sujud sahwi tu. Dalam buku yang saya tulis tu ada mukaddimah kita bincang apa. Baik. Tapi detail dia agak dalam juga. Tak habis tak apa, kita sambung minggu depan. Baik, soalan berbunyi, Ustaz, saya dengar hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW melakukan kunut subuh hingga wafat adalah lemah. Mohon penjelasan. Maka jawapannya, saya percaya hadis yang saudara maksudkan adalah yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Radhi, Isa bin Mahan, daripada Ar-Rabi' bin Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang berbunyi macam mana? Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Apa dia maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan kunut, yaqnutu, pada solat subuh sehingga meninggalkan dunia, sehingga terpisah, faraqa, meninggalkan dunia lah. Sehingga meninggalkan dunia. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Musnad Ahmad nombor 12,657. Itu. Jadi hadisnya ada. At the first, hadisnya ada. Cuma pandangan ulama terhadap hadis ni tu apa dia kemudian. Termasuk Imam Ahmad sendiri apa dia. Baik, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim dan Baihaqi dua-dua mazhab Syafi'i. Tu ulama hadis mazhab Syafi'i. Dihasankan oleh Diya Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah. Kebanyakan ahli hadis melemahkan hadis ini kerana Abu Ja'far Ar-Razi, yakni nama sebenar beliau, Isa bin Mahan, dilemahkan oleh Ali ibn Madini, seorang ulama jarrah ta'dil yang luar biasa. Ia menjadi lemah kerana ada perawi dilemahkan oleh pakar hadis zaman awal, zaman salaf, iaitu Ali ibn Madini radhiyallahu anhu. Ahmad pun melemahkannya, yakni Imam Ahmad sendiri pun, walaupun dia riwayat, dia pun meriwayatkan untuk menyatakan kelemahan hadis tersebut. Zur'ah dan lain-lain. Ibnu Hibban berkata, beliau sering bertafarrud dengan hadis-hadis mungkar daripada tokoh-tokoh masyhur. Apa dia tafarrud? Bersendirian. Tafarrud ni bersendirian. Jadi dia sering meriwayatkan berseorangan hadis-hadis mungkar daripada tokoh-tokoh masyhur. Jadi something wrong somewhere lah pada perkara tersebut. Baik, ini dihuraikan oleh Ibn al-Jauzi dalam Tahqiq fi Masailil Khilaf. Al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Pengarang kitab Talbisul Iblis, Ibn al-Jauzi. Baik, katanya lagi. Beberapa riwayat lain turut menyebutkan perkara yang sama. Salah satunya diriwayatkan oleh Ismail bin Muslim dan Amr bin Ubaid daripada Hasan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yazal yaqnutu fi salatil ghadati hatta faraqtuhu wa sallaitu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu falam yazal yaqnutu fi salatil ghadati hatta faraqtuhu. Maksudnya aku salat bersama Nabi SAW, baginda terus melakukan kunut hingga aku berpisah dengannya. Yakni Rasulullah wafat lah. Aku salat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau terus melakukan kunut hingga aku berpisah dengannya. Hadis ini riwayat siapa? Syarhu Ma'anil Athar. Oleh siapa dia ni? Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Ismail bin Muslim. Baik, katanya hadis ini pun tidak sahih kerana kelemahan Ismail bin Muslim dan Amr bin Ubaid. Ada masalah juga. Hadis ada, riwayat tu ada, tapi dikritik bermasalah, dhaif, bahkan mungkin dhaif jiddan, terlalu dhaif. Kelemahan kedua-dua riwayat ini semakin tersalah apabila kandungannya menyalahi riwayat yang lebih kuat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama 1 bulan untuk melaknat beberapa suku Arab lalu ditinggalkannya. Ceritanya Uthman dan beberapa orang sahabat pernah ditangkap pada awal hijrah untuk dijadikan tawanan. Dan tersebar berita di mana Uthman telah dibunuh. Maka atas musibah tersebut Rasulullah telah
mengarahkan setiap solat untuk kunut nazilah, bukannya kunut subuh. Jadi setengah ulama memandang hadis-hadis ini sebagai hadis berkaitan kunut nazilah. Kunut memohon pertolongan khusus dalam solat tu. Macam kita dilanda wabak tempoh hari apa semualah. Maka ada benda-benda yang mengancam apa semua, maka waliul amri boleh memerintah semua masjid surau baca kunut nazilah pada setiap solat fardu. Itu boleh. Baik, katanya lagi apa dia? Riwayat ini dikuatkan dengan ucapan Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kunut dalam semua solat selama 1 bulan. Baginda melakukannya untuk melaknat suku Usyayyah dan Zakwan yang telah berkhianat dan membunuh 70 sahabat di Bir Ma'unah, di satu lembah nama Bir Ma'unah, telah dikepung, jadi tawanan dan dibunuh. Dan salah seorang yang berada itu adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah mengarahkan untuk membaca kunut nazilah. Setelah 1 bulan, maksudnya setelah krisis itu selesai, maka Rasulullah pun tak kunut dah, tak baca dalam kunutnya, berhenti. Kemudian selepas itu baginda SAW meninggalkan kunut tersebut. 47 Syarhul Ma'anil Athar. Syarah Ma'anil. Baik, nombor 1466. Tapi ada dia punya ribat nanti yang istimewa. Penjelasan ini menjadi pegangan mazhab Hanafi dan Maliki. Sebab itulah mereka tak pegang kunut subuh adalah sunat. Mereka berpendapat bahawa kunut dalam solat telah dimansukh. Yakni justru kunut tidak disunatkan dalam solat 5 waktu, melainkan apabila berlaku peristiwa buruk, yakni nazilah ke atas umat. Maka malam ni kita faham, patutlah mazhab selain Syafi'i, khususnya mazhab Hanafi dan Maliki, mereka tidak pegang kunut subuh itu sebagai sunat. Sebab peristiwa hadis sandaran itu adalah berkaitan dengan peristiwa khusyuk, iaitu kunut nazilah bila ditimpa musibah. Rasulullah sebulan kemudian telah meninggal kunut tersebut. Maka tidak ada pada subuh itu kunut, yakni kunut subuh itu tak ada. Itu pegangan mereka. Baik. Jika hadis ini sahih, kata soalan ni, saya pelik mengapa Imam Syafi'i menghukum sunat kunut subuh. Saya ingin tahu bagaimana beliau tiba kepada kesimpulan hukum tersebut. Istinbat, merumuskan hukum daripada nas. Satu proses. Kenapa Imam Syafi'i boleh nampak yang orang lain tak nampak? Ini bagi saya kelebihan Imam Syafi'i. Sebab tu dalam bab kunut subuh ni memang tak boleh nak kata Imam Syafi'i salah. Walaupun mungkin kita cenderung kepada pandangan majoriti dalam setengah-setengahan. Bahkan saya sendiri pun secara praktikal, kalaulah keadaan-keadaan yang membolehkan saya untuk tidak berkunut, kalau saya solat di rumah Jumaat dengan anak-anak, maka ada hari yang saya kunut dan ada hari yang saya tidak akan kunut. Khususnya bila dalam musafir, kalau saya jadi imam, contohnya di lapangan terbang ataupun di RNR, ada setengah orang ni, Allahu Akbar, dah tahu dah tempat tu sepi, orang ramai nak solat, dia duduk baca dengan sejadahnya, dengan sujud sahwi, dengan sujud tilawah dia apa semua tak sesuai. Ni orang lelaki lah khususnya. Memang kena pesan, kena ringkas-ringkaskan. Terutamanya solat maghrib yang waktunya singkat dan solat subuh. Memang kena baca yang, tapi tak adalah yang sampai tinggal rukun, tinggal yang sunat-sunat tu langsung. Maksudnya baca lepas Fatihah baca ayat ringkas sudahlah, qul huwallah. Dah. Nah, masa tasyahud awal dan bila zikir pun tak payahlah astaghfirullahalazim allazi la adu, kata dia ni. Nak berdoa jemaah apa semua tak perlu dah, sebab suasana tu tak mengizinkan. Ada orang lain tunggu lagi nak solat apa semua ni. Maka saya secara peribadi, kalau saya tengok ada peluang, memang saya akan jadi imam. Saya akan naik jadi imam lah. Istawu atadilu, Allahu Akbar, selesai solat, suruh saya bangkit. Kadang-kadang saya akan istihar. InsyaAllah mohon kita cepat supaya orang lain boleh solat, ramai lagi tak boleh solat.
Dia kena bagi tahu orang kita ni. Kalau tak bagi tahu dia buat keras, dia buat berzikir dia, sebab apa? Fikirannya adalah bila bangun daripada duduk solat tu dah tak boleh wirid dah. Dia tak faham gitu. Apa dia bangun tu wirid dah lagi astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas. Sambil jalan apa masalah? Kalau kita driver bas sekolah. Subuh lewat, tempoh hari sampai dekat dengan 6 suku. Kena hari Jumaat, Tok Imam pula baca 6 suku. Azan 6.30 baru solat. 6.30 ni sepatut dia ambil budak dah. Baru nak solat. Dia sepatut kalau macam tu tuan-tuan. Wirid ni lepas habis solat assalamualaikum tu dia bangun tu dia istighfar, dia baca wirid, dia berzikir sambil-sambil jalan ya. Astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda yanfa'u zal jaddi minkal jadd anda Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sambil-sambil jalan lah bawa kereta. Subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah. Apa dia kita nak lengkapkan? Yang paling sempurna lepas solat of course lah duduk mengadap tu. Tapi kalau situasi memerlukan, masalah orang kita ni dia kira apa dia? Dia kira kalau dia bangun, dia tak boleh dah nak wirid apa semua tu. Dia kira sudah terputus dengan imam. Hey, solat je perlu dengan imamnya. Wirid apa semua kita boleh buat sendiri belakang. Ni yang cuba kita nak fahamkan. Rugi ke tidak? Dia bangun tu, dia bangun subuh. Kalau kata dia lewat lagi kerja, dia bagus nak Jumaat ni. Tapi sebab dia tidak wirid dan juga dia tidak berdoa dengan imam, maka dia bangkit, dia pun balik begitu. Dia pun walau dia bangkit tu astagfirullah 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 la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Sambil-sambil berjalan, pakai selipar, pakai kasut, kereta, bawa motor. Wirid lagi ya. Insya-Allah ada bahagiannya. Takkanlah Allah Taala sia-siakan wirid-wirid sunnah yang kita buat tu. Begitu. Tapi sebab nak bermanja-manja dengan imam juga. Imam panjang-panjanglah kita. Imam sakit perut pendek, kita pun pendek juga. Walaupun imam tak baca ayat kursi, walaupun imam tak baca wirid-wirid yang penting-penting tu, rugilah kita. Tu belum bincang pasal zikir pagi dan petang lagi. Doa-doa apa semua kan? Allahumma inna as'aluka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Antara doa-doa yang ada zikir-zikir pagi dan petang tu. Kena minta semua lah pagi petang tanpa without miss insya-Allah. Baik, begitulah keadaannya. Jadi di sini jika hadis ini sahih, maksudnya dia hadis mana sahih ni? Hadis tentang Rasulullah selepas bulan tu tinggal kunut. Sebab kunut yang dimasukkan di situ adalah kunut nazilah, bukannya kunut subuh. Maka mazhab-mazhab lain iaitu mazhab Hanafi dan Maliki berpegang bahawa tak ada kunut subuh, melainkan itu adalah kunut nazilah dan hadis itu sahih. Maka jika begitu Imam Syafi'i tengok hadis mana ni? Sedangkan Imam Syafi'i pakar hadis. Sebelum munculnya sebelum munculnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka Imam Ahmad bin Hanbal, yakni Imam Syafi'i, inilah pakar-pakar hadisnya. Apa katanya itu? Apabila Imam Syafi'i menetapkan sunat kunut subuh, beliau rahimahullah merumuskan perkara tersebut selepas menganalisis banyak dalil. Demikian yang dilakukan oleh para ulama kita. Bahkan kata Dr. Umar Muhammad Nur, Imam Syafi'i telah melihat hujah dari sudut sirah, timeline sirah. Kenapa? Kerana antara hadis yang diriwayatkan tentang kunut ini adalah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan Abu Hurairah masuk Islam lewat, tuan-tuan, beberapa tahun sebelum kewafatan Rasulullah. Peristiwa Bir Ma'unah tadi di awal hijrah. Abu Hurairah belum masuk Islam. Nampak tak? Jadi Imam Syafi'i melihat dalil ataupun hadis yang dibawa Abu Hurairah, nanti kita akan tengok, adalah kuat dan sahih. Maka Imam Syafi'i berkesimpulan bahawa
Mana mungkin Abu Hurairah riwayat Rasulullah baca kunut kalau bukan di hujung, sebab Abu Hurairah masuk Islam lewat. Kenapa sahabat lain tak riwayat? Kerana ia adalah common. Benda yang ma'ruf, yakni tak adalah riwayatnya. Jadi nanti kita tengok. Itu yang saya ingat bila kita mengaji dengan Dr. Umar lah. Kenapa Imam Syafi'i akhirnya berkesimpulan bahawa kunut subuh adalah sunat. Walaupun majoriti yang lain kata tidak. Baik, dia kata apa dia? Mereka tidak menyimpulkan hukum daripada satu atau dua hadis saja. Akan tetapi mereka melihat daripada pelbagai sudut dan aspek. Makin lewat, makin berat ini. Nasib lah ya. 10 suku dah ni. Sikit lagi kita pergi. Ibu-ibu sekalian. Yang mana telak dah tak apa. Itu kira lalebay lah saya buat ni. Saya sedang mengulik untuk mukaddimah ke ni lah. Baik. Apabila merujuk hujah-hujah Imam Syafi'i, saya tidak melihat beliau berhujah dengan hadis di atas. Maksudnya hadis tentang bir maunah tadi. Ternyata Imam Syafi'i tak gunakan hujah dan dalil. Kemungkinan kerana beliau tidak mensuaikannya. Tapi sini tak kuatlah. Dr. Umar berkata kemungkinan. Jadi kemungkinan ni tak best lah. Tidak firm. Cuma bila baca tentang hujah Imam Syafi'i mensunatkan baca kunut subuh, dia tak bincang tentang hadis, dia tak jadikan hadis bir maunah kunut nazilah tadi sebagai hujah dia. Sebaliknya Imam Asy-Syafi'i mensahihkan hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW melakukan kunut dalam semua solat selama 1 bulan, kemudian baginda meninggalkannya. Namun begitu beliau berpandangan bahawa ucapan ini hanya meliputi 4 solat sahaja, yakni maghrib, isyak, zuhur dan asar. Adapun solat subuh, baginda tetap melakukan kunut padanya. Itu satu pandangan. Ibnu Uyainah meriwayatkan daripada Az-Zuhri daripada Sa'id bin Musayyab ataupun Musayyib dan Abu Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu yad'u lirijalin fayusammihim bi asma'ihim fayaqulu Allahumma ankhil walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wal mustada'afina minal mu'minin Allahumma shdud wata'ataka ala mudar waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Maksudnya apabila Rasulullah SAW mengangkat kepalanya daripada rukuk dalam salat subuh, baginda berkata sami Allahu liman hamidah, lalu baginda berkata, ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan orang-orang lemah daripada kaum mukminin. Ya Allah, kuatkanlah tekananmu kepada Mudar dan jadikanlah tahun-tahun mereka kering seperti mana pada zaman Nabi Yusuf. Doalah. Imam Bukhari turut meriwayatkan hadis ini melalui Mughirah bin Abdul Rahman daripada Abu Zinad daripada Abu Hurairah. Al-Bukhari lalu berkata, Ibnu Abi Zinad berkata daripada bapanya, ini semuanya berlaku pada solat subuh. Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah berkata, pada suatu hari saya tidak lagi melihat Rasulullah SAW mendoakan mereka, orang-orang yang tertindas di Mekah. Ketika ditanyakan hal ini, maka dijawab, tidakkah kamu melihat mereka telah datang ke Madinah? Dia telah habis dah. Jadi Abu Hurairah masuk Islam setelah peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Nampak? Berapa tahun? 4 tahun ataupun 3 ataupun 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi hujung sebenarnya. Al-Walid bin Al-Walid bersama para sahabat Nabi yang lainnya yang tertindas di Mekah berjaya melarikan diri ke Madinah beberapa hari sebelum pembukaan Mekah pada 8 Hijrah. Fakta sejarah ini jelas menunjukkan bahawa ini semua berlanjutan selepas 3 Hijrah. Selepas tahun 3 Hijrah. Sekurang-kurangnya baginda terus melakukannya hingga tahun 8 Hijrah sebelum pembukaan kota Mekah. Selepas itu tiada riwayat yang mengatakan bahawa baginda meninggalkan kunut subuh. Maknanya kunut subuh tidak termasuk dalam kunut-kunut yang ditinggalkan dalam ucapan Anas.
Justru Asy-Syafi'i merumuskan baginda meninggalkan kunut dalam 4 solat. Adapun kunut dalam solat subuh, maka tiada riwayat yang mengatakan bahawa baginda meninggalkannya. Wallahu a'lam. Semoga mereka ini mari wallahu a'lam. Ma'rifat sunnah wal athar. Tu cara Imam Syafi'i tengok. Dia tengok timeline. Dia tengok timeline. Hujung tu masih ada Abu Hurairah riwayat dan peristiwa sahabat yang didoakan itu pada tahun 8 Hijrah. Maka ini menunjukkan berlanjutan. Ada kunut tu. Tetapi Anas mengatakan yang ditinggalkan adalah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak selepas doa kunut nazilah. Jadi kunut subuh konsisten. Jadi itulah pegangan Imam Syafi'i, yang mana kalau kita cenderung pada pandangan itu sebagai asas pegangan mazhab kita, maka kita beramal dengan sunnah Rasulullah berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i lah, tak ada isu. Tetapi yang kita perjuangkan adalah jangan i'timad, jangan mu'tamadkan macam ia mencapai tahap wajib. Sebab macam-macam mana pun kunut subuh tetap sunat. Walaupun dia muakkad di sisi mazhab Syafi'i, tapi dia tetap adalah sunat. Yang tak boleh jadi wajib macam-macam mana pun. Justru bila ada keperluan, kelanggaran di Mekah, Madinah ataupun keadaan-keadaan yang memerlukan, macam saya sebut tadi, darurat apa semua begitu gini, suasana di RNA apa semua begitu gini, kita kena yakin bahawa boleh tinggal kunut. Bila keadaan-keadaan memerlukan itu. Tidaklah kita rasa, macam tak sah je solat tu. Tu yang jadi salah. Soalan ni kalau tak kunut tu macam tak sah solat. Tak boleh. Itu silap kita. Kita meletakkan satu benda yang Allah dan Rasul tak letakkan, tapi kita angkat macam dia wajib. Sedangkan dia tetap sunat dalam mazhab Syafi'i sekalipun. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Moleknya tiada. Saya sakit pinggang dalam silap ini. Ustaz, lah kan kebanyakannya yang kita kita amalkan tak berkunut dah kan, tapi hari ni Ustaz buat dalil cenderung pada berkunut kan. Jadinya kita boleh buat pilihan lah bersandarkan dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh Ustaz Umar ni kan, insya-Allah lah Ustaz. At least kita nak ajar supaya kita tahu dalam menerima kenapa kunut subuh tu sunnah, maka gini Imam Syafi'i tengok. Kita tahu. Yang kata bukan sunnah tu, rupanya begitu cara dia tengok. Jadi macam mana? Betul dua-dua rupanya. Tak ada yang salah, betul dua-dua. Cuma dari sudut praktikal, amal nafsi dia panggil, amal kita, maka kita boleh buat pilihan. Untuk uruf umum, tempat kita ni kalau pergi jemaah surah masjid, jangan ada buat kerah lah. Orang ada kunut, kita buat kerah. Tak boleh gitu. Kunut je lah. Tapi kalau kita solat sendiri di rumah ke, berjemaah dengan suami anak kita yang faham tentang itu dan seumpamanya, dan kadang-kadang sengaja. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi pernah pesan, imam-imam dalam mazhab Syafi'i ini ada hari-hari mereka yang mereka perlu tinggal kunut subuh. Untuk nak ajar masyarakat bahawa kunut subuh ni tetap sunat. Dia tak jadi wajib. Tapi saya duk fikir kalau buat tuan-tuan. Aloh. Contoh masjid taman kita lah. Pagi tu imam. Imam sajalah nak test. Dia tak kunut subuh. Saya ingat satu masjid, subhanallah. Subhanallah. Walhal sebelum tu imam pesan dah, hari ni saya sengaja tak nak baca kunut subuh sebab untuk nak bagi satu kefahaman bahawanya kunut subuh ni tetaplah sunat dalam mazhab Syafi'i, dia macam-macam mana pun tak boleh jadi wajib. Dan saya berpegang kepada pandangan anjuran Syekh Dr. Yusuf Qaradawi juga yang dikatakan bermazhab Hanafis, iaitu Hanafi campur Syafi'i. Syekh Qaradawi. Jadi hari ni kita nak praktis lah. Ni duk belajar teori saja. Saya ingat ramai lepas tu mufaroqah. Solat sendiri. Itu yang kita nak bagi faham, kata jangan sampai tahap tu. Jangan sampai anggap bila tak kunut tu macam tak sah solat itu. Tidak, jangan tidak gitu. Tetapi
kunut subuh menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memang ada dalil-dalilnya yang khusus. Wallahu a'lam. Tu Kak Dina tanya tu Ustaz. Habis tu sujud sahwi? Itulah bendanya. Kalau kita kalau kita bermazhab Syafi'i, maka ya kunut sujud sahwi ni secara asalnya dalam mazhab Syafi'i, bila kita tinggal rukun dan juga tertinggal rukun dan juga sunat yang dianggap sebagai sunat ab'ad itu. Nah, apa dia ada berapa 6 ke 7 gitulah. Tertinggal apa dia sujud, tertinggal baca, adalah beberapa itu tu tengok balik. Tapi dalam bab apa nama kunut subuh ni, kalau kita memang dari awal niat tinggal tu untuk kerana itulah kita nak praktiskan, kita katakan dalil yang cenderung kepada pandangan yang cenderung kepada bahawa kunut ni tidak sunat, maka tak payahlah apa nama sujud sahwi tu. Tetapi kalau kita memang dari awal nak kunut tapi tertinggal, memang kita hari tu memang niat nak baca tapi tertinggal, maka di situ menurut mazhab Syafi'i dituntutlah untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita memang dari awal tasbih tu memang niat ni untuk solat subuh ni tak nak kunut subuh tu, sebab apa? Nak pakai pandangan yang kata kunut subuh ni tidak sunat. Soalannya kita keluar mazhab sekejap lah gitu. Tak ada isu. Asalkan kita tahu ia adalah apa nama kita buat dengan ilmu, pandangan kita mengaji. Cuma kalau jemaah tak boleh. Kalau berjemaah imam kunut, kenalah kita kunut. Jangan ada buat pandai-pandai. Di Mekah imam tak kunut, jangan duk kerah baca kunut juga. Ni dia panggil tidak ikut imam lah. Itu tak adalah pahala berimam tu. Wallahu a'lam. Gitu keadaannya. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz ya atas penjelasan tu kan. Kalau kita dah niat nak buat baca kunut tapi kita terlupa, itu kita kena buat sujud sahwi lah kan. Okey, kalau memang tak ada niat untuk berkunut, tak perlulah untuk sujud sahwi kan. Ya, sebab kita dari awal kita memang niat nak cenderung pada pandangan yang tidak tapi kunut dari awal, maksud tak ada isu lah. Satu soalan saja lagi setelah ya. Sekejap, Kak Syida kan, okay, kalau kita solat, bila kita sebelum kita bersalam, tahiyat tu kan, sebelum tahiyat tu, kan kita ada doa, kan, maksudnya, masa tahiyat tu, kita baca selepas kita baca ayat perkara-perkara sunnah tu kan ada doa-doa sebelum kita bagi salam tu kan. Adakah Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Adakah perlu kita angkat tangan sebab tangan tu ini salah satu daripada doa juga kan, kita tunjuk tangan tu kan? Ataupun kita turunkan jari kita tu? Kalau ikutkan kita asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tu, daripada situ kita apa nama konsisten lah tegakkan jari itu sampai fil alami innaka hamidum majid. Itu yang umumnya. Adapun selepas itu saya pun tak pasti Kak Syida, tak ada isu pun, dia tak libatkan rukun ke apa ya. Tapi kalau nak konsisten sampai akhir pun tak ada isu. Kalau nak letak pun tak ada isu. Cuma yang pastinya ketika asyhadu alla tu ada kalau dalam mazhab Syafi'i memang dituntut untuk kita tegakkan untuk mengkhusyukkan lagi lah, relate dengan asyhadu alla, kita tajdid dulu, kita panggil tajdid syahadah kita tu, asyhadu alla ilaha illallah. Dan itu ada petunjuk daripada hadis Nabi SAW. Adapun ketika baca doa sebelum bagi salam, kedudukannya mungkin wallah saya tak berani nak jawab apa kedudukan yang terbaik. Tapi biasa saya tegak sampai akhir. Itulah sebab kita faham itu doa kan. Yalah. Kita angkat jari tu kan, kita berdoa juga kan, salah satu cara kita berdoa juga kan. Ya. Cuma ada khilaf sikit doa Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tu, riwayat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, fi kulli duburi salah, dalam hadis tu duburi salah tu hujung solat tu
adakah di hujung solat sebelum bagi salam ataupun selepas daripada kita bagi salam masa dalam wirid dan berdoa. Jadi dua-dua ulama pakai sebenarnya. Kalau Ustaz Zul pernah bahas, saya ingat benda ni dubur risalah di situ maknanya hujung solat sebelum bagi salam doa mustajab tu ke, maksudnya kita baca Allahumma ya muqallibal qulub, mana kita baca Allahumma inna ala Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabr wa a'udzubika min adzab jahannam tu, minal mahya wal mamat, fitnatil masih dajjal. Kemudian boleh tak tambah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Secara umumnya doa tu doa daripada sunnah boleh baca, tak ada isu. Tetapi kalau kita faham kata baca lepas wirid masa berdoa lepas solat pun tak ada isu juga. Tapi saya peribadi saya suka baca dalam tasyahud akhir tu. Sebab tu waktu mustajab. Kenapa kalau ada peluang baca di situ, kenapa nak tunggu selepas tu? Sebab itu prime time tu, waktu mustajab yang disebut dalam hadis. Selepas dah solat, tak ada yang disebutkan bahawa itu adalah prime time, waktu mustajab. Wallahu a'lam. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, atas penjelasan malam ni panjang sikit. Masa Ustaz dan malam ni Ustaz dah penat dah. So insyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Jumpa lagi insyaAllah di depan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh Ustaz, Kak cuti Fah, lagi ni Kak kita Nazimah. Ustaz. Galina cakap esok cuti Terima Ustaz. kasih. Merdeka Ustaz. Cuti ke? Counting. 31 Ogos La Ustaz. ilaha illallah. Esok cuti. Oh, cuti esok. La ilaha. Ustaz nak pergi kerja ke besok? Tak Okey, okey. Masing-masing. Ustaz lupa esok cuti. Oh, cuti esok. Okey. Oh. Ya. Merdeka Ustaz. Okey. Selamat semua. Okey. Selamat semua. Alhamdulillah. Ustaz lupa esok cuti. Terang Ustaz akan lupa. Okey. Kerja. Okey, sahabat-sahabat semua insyaAllah kita lagi pada silakan. So insyaAllah esok pada Ustaz Nazri jalankan seperti biasa, tapi kita awalkan sikit lah Ustaz pukul 9 insyaAllah. So dengan itu saya akan sesi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Syida, Puan Liza. Terima kasih semua. Ya, Assalamualaikum. Selamat Merdeka. Oh ya, selamat pagi. Setengah tu tidur lagi tu dah tunggu counting tu ya. Tak ada lah. Kita baca al-Mu'ti tidur. Okey ya. Itu yang penting dah. Tak penting lain dah. Ya. Tak penting lagi dah. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.